tuition sekolah swasta dibenar beroperasi. Vaksin COVID-19, harga perlu berpatutan dan mudah diakses. Berita Wilayah 26 Jun 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Syah Musa. Norma baru, kebiasaan baharu. Kami akan memberi anda perkembangan berita laporan wartawan kami seluruh negara bersama rakan saya hari ini. Saya Miza Isri Muhammad akan menjadi pengantara untuk laporan langsung kemaskini berita negeri-negeri. Dan hari ini 3 negeri akan bersama berita wilayah. Sabah memfokuskan kepada projek pertanian dan agro makanan dalam usaha pulihkan ekonomi petani. Dan Sarawak pula tetapkan had 1/3 jumlah kapasiti ruang solat bagi jemaah. Dan RTM Kuching juga mendapatkan data terkini operasi sanitasi di negeri itu. Dan manakala Selangor pula menumpu kepada bantuan PKB 40. Wartawannya melakukan tinjauan terhadap 3 penerima yang mendapat manfaat daripada bantuan tersebut. Dan perinciannya kita akan bersama Anissa Daulus, Bumawin dan Nurul Norashikin Abu Syari sebentar sahaja lagi. ASEAN perlu memastikan vaksin COVID-19 jika siap nanti berada pada harga berpatutan. Kemudahan itu mesti dipastikan dapat diakses dan dikongsi sama rata untuk semua. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ASEAN bertanggungjawab melindungi populasinya daripada ancaman pandemik itu. Impak COVID-19 terhadap negara-negara serantau terus menjadi tumpuan dalam sidang kemuncak ASEAN ke-36 yang berlangsung secara maya hari ini. Tan Sri Muhyiddin dalam ucapannya menekankan selain memperkasa usaha membendung penularan wabak, tumpuan juga perlu diberi untuk memulihkan semula ekonomi menerusi pelancongan intra-ASEAN. To quickly implement measures or travel bubbles between green ASEAN member states to shore up investments and create job opportunities for our people. Possibly in the near future, we can also open up our borders for intra-ASEAN tourism to flourish and deliver the much-needed financial boost into our national economies. Travel bubbles merujuk kepada kebenaran pelancong dari negara ASEAN yang berjaya mengawal COVID-19 tanpa perlu melakukan kuarantin. Tambah Tan Sri Muhyiddin, sekiranya ekonomi serantau tidak dilindungi, ia akan mewujudkan jurang pertumbuhan lebih besar dalam kalangan negara ASEAN. Saudara, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti sidang media berhubung COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ni ialah timbalan saya iaitu Datuk Dr. Chong Chee Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 23 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini.
Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 8,294 kes, iaitu bersamaan dengan 96.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 26 Jun 2020, jam 12 tengah hari, terdapat 6 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,606 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah kurang daripada 200, iaitu 191 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 6 kes baru yang dilaporkan hari ini, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 4 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia di atas urusan kerja. 1 kes penularan di dalam negara pula adalah warga negara Malaysia, iaitu kes saringan tempat kerja di Kuala Lumpur. Tiada penularan dalam negara di kalangan bukan warga negara dilaporkan pada hari ini. Sehingga kini sebanyak 2 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.41% daripada jumlah keseluruhan kes. Hari ini genap 17 hari sejak Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dikuatkuasakan bermula 10 Jun 2020. Sukacita dimaklumkan bahawa kes baru COVID-19 iaitu seharian telah mencapai 1 angka selama 4 hari berturut-turut mulai 23 Jun 2020. Malahan kes harian penularan di dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah kurang daripada 5 kes bagi 6 hari berturut-turut. Jika dibandingkan kadar penyembuhan kes COVID-19 di Malaysia, iaitu 96.4%, adalah di antara yang tertinggi di kalangan negara ASEAN. Selain itu, kadar kematian COVID-19 di Malaysia juga merupakan di antara yang paling rendah di seluruh dunia, iaitu 1.4%. Tiada kes kematian COVID-19 dilaporkan sejak 12 hari yang lalu. Justru jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 semakin menurun setiap hari. Untuk pertama kali sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, kes aktif adalah kurang daripada 200 pada hari ini. Pendekatan kerajaan dalam implementasi PKPP adalah sebagai sebahagian daripada tindakan pemulihan, iaitu soft landing, untuk menyediakan negara bagi strategi keluar, iaitu exit strategy. Jika dilihat statistik seperti di atas, ianya sememangnya memberangsangkan dan memberi keyakinan untuk lebih banyak pembukaan semula pelbagai sektor bagi mempertingkatkan ekonomi negara secara tersusun. Pematuhan individu, syarikat dan komuniti kepada prosedur operasi standard iaitu SOP yang ditetapkan telah turut menyumbang kepada pencapaian ini. SOP ini disediakan dengan rundingan bersama pelbagai pihak berkenaan agar ianya seimbang, iaitu dengan mengambil kira faktor keselamatan rakyat, nyawa dan juga mata pencarian. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia di atas kerjasama dengan pihak kerajaan bagi pencapaian ini. Dalam usaha kita sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19. Namun demikian, suka diingatkan bahawa peperangan menghadapi virus COVID-19 masih belum tamat. Masyarakat disarankan agar kekal berwaspada dan terus patuh kepada SOP serta saranan yang ditetapkan agar kita dapat sama-sama memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Kementerian ingin mengingatkan masyarakat untuk terus konsisten mengamalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh kementerian, iaitu elakkan 3S atau 3C
iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut, iaitu face mask di tempat awam dan jika bergejala, wear, dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain daripada itu, ingatlah kepada SOP. S adalah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya ingin dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Setakat ini bilangan sampel diambil dan diuji dalam 42,023 sampel dan bilangan kes yang positif dikesan ialah 3,375 kes. Kes yang masih aktif telah berkurangan kepada 6 kes dan kes yang sembuh telah bertambah ke 3,335 kes dan kes kematian kekal 34. Kluster ini melibatkan 5 generasi dan pada hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 437 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 26 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 23,974 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 19,935 individu bersamaan dengan 83.2%. Jumlah kes positif adalah 730 kes iaitu 3.7%. Mereka yang bergejala ialah 98 kes iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 632 kes iaitu bersamaan dengan 86.6%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 449 pasar di seluruh negara sehingga 26 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan pemandu yang telah dikenal pasti adalah 44,787 individu. Jumlah sampel yang telah diambil dan diuji ialah 34,031 individu iaitu bersamaan dengan 76.0%. Mereka yang positif adalah 275 kes iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala 38 kes iaitu bersamaan dengan 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 237 kes bersamaan dengan 86.2%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 425 pusat jagaan warga emas sehingga 26 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,212 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 16,361 individu bersamaan dengan 89.8%. Jumlah kes yang positif dikesan adalah 30 kes iaitu bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala adalah 5 kes iaitu 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 25 kes iaitu bersamaan dengan 83.3%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 26 Jun 2020 dan dikesan positif untuk COVID-19 adalah seramai 615 kes. Pada hari ini ada pertambahan 5 kes iaitu 2 kes rakyat Malaysia yang pulang daripada Singapura dan masing-masing 1 kes yang pulang daripada Russia, United Kingdom dan Thailand. Dimaklumkan seterusnya
jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk warga asing sehingga 26 Jun 2020 adalah seramai 59,824 individu. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 2,555 kes dan daripada jumlah tersebut 97 masih dirawat dan diasingkan di hospital dan tiada kes dirawat di unit rawatan rapi dan jumlah kes kematian kekal 5 kes iaitu bersamaan dengan 0.2%. Dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan immigration sehingga 26 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah depo tahanan immigration Bukit Jalil. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,661. Jumlah kes positif kekal 647 dan melibatkan 644 bukan warga negara. Dan tiada kes yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 38.9%. Kluster yang kedua ialah depo tahanan immigration Semenyih. Individu yang disaring kekal 1,785. Jumlah kes yang positif kekal 66, melibatkan 65 bukan warga negara. Dan kadar positif ialah 3.7%. Kluster yang ketiga ialah depo tahanan immigration Sepang. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,477, jumlah kes yang positif ialah 60 dan 60 kes melibatkan bukan warga negara dan kadar positif ialah 4.1%. Yang kluster terakhir ialah depo tahanan sementara immigration Putrajaya. Individu yang disaring kekal 101, jumlah kes yang positif kekal 2 dan kedua-dua kes melibatkan bukan warga negara dan kadar positif ialah 2%. Dimaklumkan jumlah pesakit yang masih dirawat dan diasingkan di hospital sementara MAIP sehingga 26 Jun 2020 adalah seramai 17 orang iaitu melibatkan 7 orang warga negara dan 10 orang warga bukan warga negara. Dan sehingga kini jumlah kumulatif pesakit yang telah dirawat di Hospital MAIP adalah 1,379 dan 1,362 telah pun pulih dan dibenarkan discharge iaitu bersama dengan 98.8%. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pengawasan dan pemantauan selama 28 hari sehingga 26 Jun 2020 adalah kluster Madrasah Sungai Salan iaitu di Jerantut Pahang melibatkan jumlah kes yang dikesan positif adalah 85. Tiada kes kematian dikesan di kluster ini. Dan dimaklumkan juga laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 26 Jun 2020, kita ada 21 kluster. Pada hari ini tiada pertambahan kes dikesan untuk kluster-kluster yang dinamakan. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 55 makmal COVID-19 setakat 25 Jun 2020 iaitu menggunakan kaedah penyiasatan RT-PCR. Setakat ini kapasiti maksima ialah 36,812 kapasiti RT-PCR untuk seharian dan semalam kita berjaya melaksanakan 11,071 ujian seharian bersamaan dengan 30%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu pre-op testing. Setakat ini adalah seramai 44,651 pesakit. Dan daripada jumlah tersebut, pesakit yang dikesan positif sebelum menjalani pembedahan adalah 21 kes bersama dengan 0.1%. Juga dimaklumkan jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen setakat ini adalah sejumlah 36,050 ujian dan didapati 127 ujian RT-K antigen adalah positif iaitu bersama dengan 0.4%. Kalau boleh saya buat rumusan kes harian pada hari ini adalah sejumlah 6 kes iaitu 1 kes penularan tempatan dan 5 kes import iaitu 2 kes pulang dari Singapura dan masing-masing 1 kes dari United Kingdom, Russia dan Thailand. Dan saya buka pada sebarang pertanyaan dan soalan. Dipersilakan.
Dato' TG, think KKM just now issue statement on the use of disinfection tunnel, and I would like to ask, because school just reopened like a few days ago, and some of the schools, especially like Chinese school, they use disinfection tunnel in their schools. So regarding to this, and also some of the Majlis Kenduri Perkahwinan and restaurant, some are suggesting to use that as well over those occasions. So I would like to ask, will KKM advise KPM to issue directive to the schools to remove all these disinfection tunnels, since it is not effective and will hurt the membrane of the skins? And also, second question is regarding to the one of the import case today. It was non-Malaysians involving allowed to enter Malaysia for work purposes. So, would like to check what country is that? Thank you. All right, thank you very much. With regards to the tunnel, we have already addressed the issue. And World Health Organization already have a statement with regards to the safety of using that tunnel. So Ministry of Health, we also have made a statement much earlier through our press conference as well as press statement, whereby we have looked into the usage of this tunnel, and there's no clinical evidence to suggest that it's actually beneficial or even to protect the person. One is actually, we are worried that using this tunnel is not going to disinfect a person, because the virus is in the body, not at the surface. And in the surface, exposure is also a very short period of time, and it's not adequate as well. And then third is that we worried because of the chemical being used, being sprayed into an individual, for example. So they may be, they cause irritation to the skin and the eyes and etc. So it may also trigger in asthmatic attack, for example, if the person have asthma and then going through the tunnel. So we do not encourage the usage of the tunnel. So I think that statement is very clear from the Ministry of Health. And when we look into the cases today, we have 5 imported cases, of which one is based on non-citizen coming in for acute case, for urgent matters for example, we have a case-to-case basis, and then we evaluate and to attend some of the requirements in our business and etc. So that was actually detected in positive. Datuk DG, sebelum ni Datuk pernah beritahu Kementerian Kesihatan akan buat susulan setelah mereka discharge daripada wad. Ini supaya Kementerian dapat mengkaji data pesakit dalam negara kesan daripada COVID. Soalan pertama saya, adakah terdapat kes pesakit COVID-19 di Malaysia yang pulih namun didapati mempunyai imuniti rendah terhadap penyakit lain pula? Atau adakah terdapat kes terpencil atau kajian yang dilakukan di negara lain di mana virus COVID dikesan melemahkan sistem imuniti seseorang yang telah dijangkiti? Dan soalan kedua saya, WHO tidak menggalakkan penggunaan konsep immunity passport kerana tiada bukti pukul pesakit COVID-19 yang sembuh jangkitan ini akan mempunyai imuniti berpanjangan. Boleh minta komen, Datuk? Okey, terima kasih. Jadi sekarang ni kita lihat pesakit-pesakit yang telah pulih dan dibenarkan pulang. Jadi kita sedang menjalankan kajian susulan untuk melihat. Yang pertama, melihat pada kategori pesakit tersebut, sama ada kategori 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Jadi kalau kategori 1 dia tak ada bergejala, kategori 2 dia bergejala, kategori 3 dia ada radang paru-paru tetapi tak memerlukan oksigen, kategori 4 memerlukan oksigen, dan kategori 5 memerlukan bantuan pernafasan. Jadi apabila mereka pulih dan dibenarkan pulang, jadi sekarang ni kita lihat jangka kajian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kita nak tahu sama ada kerosakan paru-paru tak. Jadi kita tengah melihat kepada follow ataupun rawatan susulan untuk setiap 3 bulan, melihat kepada ada perubahan iaitu paru-paru mereka menggunakan kaedah imbasan. Dan yang kedua, setiap 3 bulan juga kita akan mengkaji iaitu antibody untuk pesakit-pesakit yang telah pun discharge. Dan kalau kita lihat pada kajian lain, jadi bukan daripada kita, tetapi telah dimaklumkan iaitu antibody tersebut mungkin tak bertahan, iaitu lepas 8 minggu dia semakin berkurangan. Dan WHO telah pun keluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa tiada immunity passport. Berarti kalau dijangkiti, tak semesti dia tak boleh dijangkiti lagi. Sebab
antibody yang terbina tu tak cukup untuk pertahanan untuk jangkitan kedua dan sebagainya. Jadi kita tak ada immunity passport. Kalau tak ada immunity passport, jadi kita tak dapat untuk untuk mendapatkan herd immunity dalam komuniti kita. Iaitu kita perlu ada kesan immunity untuk penyakit tersebut. Jadi respon daripada negara China, contohnya kajian menunjukkan hanya 17% ada immunity tersebut. Jadi kalau immunity tersebut sama ada kekal ataupun tidak. Jadi ada yang kajian menunjukkan dalam 3 bulan immunity tahanan tubuh iaitu IgM dah kurang dan IgG itu pun semakin kurang. Jadi kalau dah berkurangan berarti tak ada ketahanan tubuh kepada jangkitan kedua dan sebagainya. Untuk pesakit-pesakit kita yang sebelum kita benarkan discharge, kita akan memberi kaunseling supaya boleh mencegah daripada jangkitan seterusnya dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga menjaga kebersihan. Itu yang kita kena pastikan. Jadi jangkitan virus tidak memberikan ketahanan untuk jangkitan kedua. Yang itu kita. Apa yang penting adalah sekarang ini untuk kita menjalankan kajian untuk setiap 3 bulan. Jadi pengalaman kita ataupun dunia mungkin dalam tempoh 6 bulan saja. Apa akan berlaku dalam tempoh 9 bulan, setahun, 2 tahun dan sebagainya. Iaitu kesan samping kepada paru-paru dan juga immunity, iaitu ketahanan tubuh. Itu antibody response. Good evening, Dato'. Today, the Prime Minister at the ASEAN Meet spoke about the need to come up with a cohesive green bubble and green lane plan, which is to ease border restrictions with ASEAN countries that are considered green states. How soon do you see this happening, and what is MOH criteria before you allow this? And then we have also seen a rise in the number of import cases of late. Yesterday and today, our import cases were higher than local transmission. Even New Zealand, which is COVID-free, now have new cases, and they are all mostly import cases. So do you feel it is a bit too soon to reopen borders? Thank you. Thank you very much for the question. So the fear is there in terms of to open up our border, and certainly one of the success story in terms of how we managed to bring down the curve as well as bring down the cases. It is actually tightening the border control. Now we need to discuss with countries in terms of the discussion have started, but the implementation have not. So at least now we engage, explain, and discuss all the issues and challenges together before we can come up with a mutual understanding between the two countries, as well as reciprocate in terms of the SOP and etc. So we have started the discussion, but we have not come up with a conclusive plan and strategy. And also when we look into our implementation, we have not set a date for the implementation. So at least we can continue the discussion. And what's more important is for us to monitor the situation in respective countries. So then how can we make sure that we strike a balance between life and livelihood cross-border, for example, inter countries for our discussion. So I think there's a lot of issues, detail that we need to discuss. Each country have their own requirement and also maybe advantage and disadvantage. So I think we need to continue the discussion, and then if we can come up with a collective agreement, agree the principle, then perhaps that we can implement it. At the moment, it's on a very early phase of discussion. So, and there's no date of implementation yet. Okey, kalau tak ada lagi soalan, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
Bertemu kembali. Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bersetuju membenarkan pusat tuition, sekolah-sekolah pendidikan khas serta institusi pendidikan swasta untuk beroperasi. Kebenaran itu, kata Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, termasuk sekolah dan madrasah tahfiz. Bagaimanapun diperjelaskan perincian berkenaan tarikh serta SOP bakal diumumkan Kementerian Pendidikan KPM tidak lama lagi. Sekolah dan madrasah tahfiz yang berdaftar saja yang dibenarkan dibuka dan perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekolah dan madrasah tahfiz yang mempunyai kemudahan asrama perlu mengikut SOP sekolah asrama yang ditetapkan. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Ismail Sabri juga memaklumkan sekolah juga madrasah tahfiz yang tidak berdaftar perlu membuat permohonan daripada pihak berkuasa agama negeri. Surau-surau sekolah juga diberi kebenaran untuk digunakan suatu sesi persekolahan dengan mematuhi SOP yang ditetapkan termasuk penjarakan sosial. Dalam sidang media sama, Dato' Sri Ismail Sabri menyatakan premis perniagaan menjual pakaian dan kasut boleh membenarkan pelanggan mereka mencuba pakaian atau kasut bagi mendapatkan saiz bersesuaian. Keputusan mesyuarat mendapat kebenaran Kementerian Kesihatan berikutan tiada peningkatan kes COVID-19 daripada pusat beli belah. Fitting pakaian termasuk kasut di premis menjual pakaian siap. Jadi boleh. Dah bolehlah kita nak mencuba baju baru yang kita beli di fitting room dan sebagainya. Jadi tak timbullah beli baju terbesar ke terkecil ke tak timbul dah. Jadi kita boleh benarkan. Jadi tak timbul isu. Cuma untuk kasut, nak membeli kasut, kita galakkan kalau boleh sebaik-baiknya menggunakan stokin sendiri. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan meninjau pelaksanaan pematuhan prosedur operasi standard SOP sesi pembelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Danau Kota di Ibu Negara. Hari ini, hari ketiga pembukaan semula sesi persekolahan bagi kelas peperiksaan tingkatan 5 dan 6 atas. Keberangkatan tiba baginda bersama ananda Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah pada pukul 10 pagi disambut Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin dan Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Masnah Abu Bakar. Baginda diberi penerangan mengenai pelaksanaan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah, Kementerian Pendidikan dan tata cara kebiasaan baharu yang perlu dipatuhi warga sekolah dan ibu bapa. Al-Sultan Abdullah turut meninjau proses pengendalian kantin sekolah, sesi pengajaran dan pembelajaran serta kebiasaan baharu di makmal fizik. Penerangan turut meliputi pembelajaran maya bengkel jahitan pendidikan khas bagi murid yang belajar di rumah. Baginda turut mengambil kesempatan meluangkan masa beramah mesra dan menjamu juadah bersama warga sekolah berkenaan. Tinjauan ke sekolah ini juga mencerminkan keprihatinan tinggi baginda terhadap keselamatan dan kesihatan warga sekolah yang kembali bertugas dan belajar secara bersemuka. Tuanku menekankan supaya sekolah-sekolah dipastikan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan dan tuanku menasihati pelajar-pelajar juga dalam kelas supaya dalam kawasan sekolah supaya sentiasa mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan bagi menjamin pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dalam keadaan yang selamat untuk semua warga sekolah. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan serta semua warga sekolah atas kesiapsiagaan serta persediaan rapi mengikut SOP bagi menjamin keselamatan dan mengelak risiko jangkitan di sekolah. Baginda turut mendoakan semua guru dan murid yang kembali ke sekolah dipermudah urusan dan dilindungi Allah di samping meminta yang belum kembali ke sekolah supaya bersabar.
Pilihan Raya Kecil PRK Don Cini tempoh kempen pada Jumaat menyaksikan calon BN Muhammad Syarim Matzin menunaikan solat Jumaat di Masjid Nurul Hilal di Kampung Baru Mukim Penyor 1 Pekan. Beliau menunaikan solat bersama hampir 50 jemaah yang merupakan penduduk Kampung Baru Salong. Tinjauan di masjid ini mendapati calon bersama jemaah lain mengikut SOP ditetapkan termasuk melakukan ujian suhu badan sebelum memasuki masjid, memakai pelitup separuh muka dan menggunakan cecair pembasmi kuman. Jemaah juga mengamalkan penjarakan sosial antara satu sama lain serta membawa sejadah sendiri. Selesai solat, Muhammad Syarim meneruskan kempen dengan aktiviti ziarah kasih di 4 rumah sekitar Kampung Baru Salong bersama Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Razak dengan menaiki motosikal. Dalam tempoh 30 minit, beliau berkesempatan meluangkan masa bersama penduduk sekitar sebelum meneruskan aktiviti kempen sekitar Cini. Baiklah saudara, lintas langsung negeri-negeri, kami mulakan dengan Sabah dan antara yang menarik, projek yang dijalankan Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga pengusiran pendatang asing tanpa izin. Jadi Enisia Daulus perincikan berhubung projek agro makanan terbabit. Silakan. Ya, Miza, LPP sedia memperuntukkan lebih 7 juta ringgit untuk Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP memperuntukkan 7.5 juta ringgit melaksanakan pelbagai projek pertanian dan agro makanan di Sabah dalam usaha memulihkan sumber ekonomi para petani dan peladang yang terjejas berikutan penularan COVID-19. Timbalan Ketua Pengarah LPP Nurlizah Mohamad berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 70 juta ringgit diperuntukkan menerusi pakej rangsangan ekonomi bagi melaksanakan program-program terbabit termasuk menaik taraf jentera serta meningkatkan mobilisasi dan logistik bahan makanan. Bagi negeri Sabah, kita ada 330,000 bagi menaik taraf jentera-jentera pertanian yang sedia ada, terutamanya untuk perusahaan sawah padi lah, supaya jentera-jentera tersebut lebih efisien. Nurlizah berkata 4.745 juta ringgit pula diperuntukkan bagi dana khas projek agro makanan yang dijangka memberi manfaat kepada 261 petani. Selain itu, peruntukan kepada golongan B40 yang berpendapatan di bawah RM4,300 turut diberikan. Bagi Sabah, 1.5 juta ringgit disediakan untuk 100 petani dan peladang yang melaksanakan projek tanaman kontan. Mengulas lanjut, LPP menjangkakan projek itu dapat meningkatkan pendapatan mereka pada kadar lebih kurang RM1,000 hingga RM1,200 seorang. Nurlizah memberitahu sidang media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, LPP juga menyediakan peruntukan RM996,500 bagi program peningkatan mobilasi dan logistik bahan makanan di Sabah. Seramai 133 lagi pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia diusir pulang ke negara asal hari ini. Kesemua mereka diusir pulang melalui jalan laut dari Pelabuhan Tawau ke Nunukan, Indonesia yang merupakan pengusiran ke-17 dan ke-18 melalui laut melibatkan parti Filipina dan Indonesia. Pengusiran itu menjadikan jumlah parti yang diusir pulang ke negara asal sepanjang tahun ini seramai 3,936 orang termasuk parti India, China, Pakistan dan
melalui udara. Menurut kenyataan Pengarah Keselamatan Negeri, Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah, Sharifah Siti Saleha Habib Yusof, sehingga kini 595,193 parti diusir pulang sejak tahun 1990. Katanya seperti siri pengusiran sebelum ini, semua tahanan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum diusir dan penjagaan kebersihan diamalkan sepanjang proses pengusiran berlangsung. Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan terhadap parti akan sentiasa dijalankan kerana ia selari dengan usaha kerajaan mengurangkan keberadaan parti di negeri ini. Walau bagaimanapun, usaha tersebut tidak akan berhasil sekiranya rakyat tidak bersama-sama memainkan peranan dengan tidak menggaji pekerja parti, melindungi dan mendalangi kemasukan parti ke Sabah. Seramai 739,130 kanak-kanak di bawah umur 13 tahun di negeri ini telah menerima dos 1 vaksin BOPV bivalent oral polio vaccine setakat 2 hari lepas. Jumlah itu meningkat sebanyak 15,061 orang berbanding 724,069 minggu lalu. Bagi imunisasi BOPV dos 2 pula, bilangan kanak-kanak yang menerima vaksin itu seramai 587,788 orang, bertambah sebanyak 48,424 kanak-kanak berbanding 539,364 bagi tempoh yang sama. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam kenyataan media di Kota Kinabalu memberitahu pencapaian liputan imunisasi BOPV dos 1 dan 2 bagi Sabah sangat menggalakkan. 5 daerah iaitu Kinabatangan, Ranau, Tambunan, Beaufort dan Kuala Penyu telah pun memulakan kempen imunisasi MOPV iaitu bertambah 2 daerah sejak seminggu lalu. Pihak JKNS meminta para ibu bapa untuk terus membawa anak-anak untuk mendapatkan vaksin polio di mana-mana fasiliti kesihatan atau program outreach yang disediakan. Sehingga kini Sabah merekodkan 4 kes polio iaitu 1 kes masing-masing di Tuaran dan Kinabatangan dan 2 di Sandakan. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang bersiaran secara live streaming menerusi Facebook Sabah FM mendapat sambutan menggalakkan dengan lebih 1,000 penonton mengikuti forum tersebut. Bertajuk Kasih Ibu Membawa ke Syurga, Kasih Ayah Membawa Bahagia. Forum itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat akan pengorbanan para ibu bapa. Berdasarkan perhatian kita pada minggu lalu dan hari ini, penonton di live streaming amat menggalakkan, melebihi 1,000 penonton dalam sejam ini dan akan meningkat dari semasa ke semasa menerusi promosi yang telah kita lakukan. Ruskap berharap penonton yang mengikuti forum berkenaan berkongsi pengetahuan dengan saudara mara dan rakan-rakan yang lain. Sementara itu, pendakwa bebas Ustaz Walai Ali Malai Ahmad berkata, forum tersebut sebagai menghargai pengorbanan ibu bapa dalam melahir serta membesarkan anak-anak. Tajuk kita ni penting sebab Anjung Taqwa ni dia melihat suasana semasa supaya umat ini terpimpin. Jadi kita baru menyambut Hari Ibu, baru menyambut Hari Bapa. Jadi kedua-dua sambutan ini dipaut dengan penuh kasih sayang menerusi Anjung At-Taqwa. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan Biza. Baik, terima kasih Inisa Dalus. Dan seterusnya kita ke RTM Kuching bersama Bumawen melaksanakan tanggungjawab melakukan ibadah dan hari ini umat Islam menunaikan solat Jumaat dan begitu juga di Sarawak. Dan kami ingin mendapatkan butiran berhubung pelaksanaannya dalam tempoh PKPP di sana. Jadi teruskan Buma. Baik, terima kasih Biza. Ketetapan bilangan jemaah yang dibenarkan hadir mengimarah masjid dan surau semasa dan selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Sarawak adalah 1/3 daripada had kapasiti ruang keluasan masjid atau surau. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha memberitahu, ia termasuk kawasan yang lazimnya digunakan untuk solat dengan mematuhi penjarakan fizikal 1 meter. Ini maksudnya ialah bergantung pada ruang masjid berkenaan. Dan keduanya ialah semuanya ini kita tetapkan, kita berikan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid dan Surau
mereka yang menentukan berapa jumlah yang mereka mampu untuk laksanakan. Datuk Misnu turut menegaskan individu yang disahkan positif COVID-19 atau masih dalam tempoh notis kuarantin COVID-19 serta mempunyai gejala demam, batuk dan sesak nafas tidak dibenarkan. Datuk Misnu memberitahu demikian pada sidang media di Kuching berkaitan penerangan garis panduan pengimarahan masjid dan surau semasa dan selepas tamat PKPP di seluruh negeri yang dikeluarkan Jabatan Agama Islam. Dalam pada itu, beliau memaklumkan sebanyak 9 buah masjid dan surau di Bintulu masih ditutup sementara kepada orang awam. Antara masjid yang ditutup ialah Masjid Asyakirin bahagian Bintulu dan Masjid Al-Mustaqim RPR Kidurong. Manakala surau yang ditutup pula ialah Surau An-Nur Flat Sungai Pelan, Surau Kuartus Integrasi Pendidikan Kidurong. Mengulas mengenai penganjuran majlis kenduri orang Islam seperti pertunangan, perkahwinan, tahlil dan doa selamat termasuk di masjid dan surau, Datuk Misnu memaklumkan ia dibenarkan bermula 1 Julai depan dengan pematuhan SOP. Jelasnya majlis kenduri tersebut tidak boleh melebihi 250 orang dengan pematuhan penjarakan fizikal 1 meter dan penganjuran majlis adalah dihadkan kepada 5 jam sahaja. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah melakukan operasi sanitasi di 1,322 kawasan awam setakat semalam. Pengarahnya Kerudin Rahman berkata walaupun bomba berdepan risiko tinggi ketika tugasan itu, namun JBPM tetap komited melaksanakan tugas demi membantu kerajaan mengawal penularan COVID-19. Yang kita tolaklah. Setakat daripada 18 Mac hinggalah semalam, semua permintaan daripada pertama kali Jabatan Kebajikan, Jabatan Tuan Bencana telah kita laksanakan dengan teratur dan kita dapat memenuhi kehendak mereka dan proses-prosesnya berjalan dengan baiklah. Dan akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih pertama kali Jawatankuasa Perusahaan Bencana Negeri kerana memberi mandat penuh dan kepercayaan kepada Jabatan Bomba Negeri Sarawak lah. Khairuddin Rahman berkata selain itu pihaknya juga telah menjalankan pemeriksaan pematuhan SOP terhadap premis yang mula beroperasi di seluruh negeri. Setakat ini sebanyak 515 premis telah diperiksa antaranya pejabat kerajaan, tempat ibadat dan pasaraya. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan JBPM telah membelanjakan sebanyak RM58,000 untuk menjalankan operasi sanitasi selain sumbangan daripada pelbagai pihak swasta. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita ketika menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019 JBPM Sarawak di Kuching. Seramai 62 anggota JBPM menerima APC sesi pertama hari ini dan seramai 51 anggota akan menerima penghargaan tersebut di Miri pada 10 Julai depan. Dalam pada itu, beliau mendedahkan sepanjang PKP dilaksanakan, JBPM telah melaksanakan 161 misi bantuan kemanusiaan dan bencana, antaranya merangkumi penghantaran makanan dan pemindahan pesakit COVID-19 dan pesakit dalam siasatan PUI. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi telah menaik taraf 64 menara telekomunikasi sedia ada di Sarawak kepada rangkaian 3G dan 4G. Jumlah itu adalah daripada keseluruhan 553 jumlah menara telekomunikasi di negeri ini. Walau bagaimanapun, SKMM dalam satu kenyataan sedar masih terdapat banyak kawasan yang belum mendapat liputan komunikasi menyeluruh dan stabil, terutamanya di kawasan luar bandar. Ini berikutan bentuk muka bumi yang berbukit bukau dan laluan masuk yang sukar selain masalah ketiadaan bekalan elektrik. Namun, SKMM komited dengan misi untuk menyediakan perkhidmatan komunikasi yang menyeluruh kepada rakyat, terutamanya di kawasan luar bandar, dalam usaha merapatkan jurang digital di seluruh negara. Sementara itu, SKMM akan membuat tinjauan di sebuah perkampungan di Pakan dalam tempoh terdekat bagi mendapatkan gambaran sebenar liputan perkhidmatan komunikasi di kawasan itu. Ia ekoran kisah pelajar dan penduduk di kawasan berkenaan yang terpaksa keluar jauh dari kediaman mereka bagi mendapatkan liputan perkhidmatan komunikasi. Hasil tinjauan akan dipadankan dengan pelan pembangunan telekomunikasi yang telah dirancang untuk kawasan tersebut bagi membolehkan rakyat menikmati perkhidmatan komunikasi berkualiti sekaligus memperbaiki taraf kehidupan mereka.
Setakat ini, sebanyak 185 menara telekomunikasi baharu di bawah Pelan Gantian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP2 akan dibina di seluruh Sarawak. Daripada jumlah itu, 7 akan dibina di Pakan. Baik, sekian sahaja sumbangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Bu Mawin. Dan baik, kita melihat pula apa yang berlaku di Selangor dan dilaporkan Pengurusan Air Selangor Sdn Berhad Air Selangor telah mengesan tindakan pengendali sebuah kebun sayur yang membuat penyambungan paip secara haram bagi tujuan mencuri air. Dan Nurul Rashikin boleh kongsikan dalam berita wilayah petang ini. Jadi silakan Nurul. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya Miza, ini bukan masalah setahun dua. Tindakan tidak bertanggungjawab itu telah mengakibatkan Air Selangor terpaksa menanggung kerugian hampir RM80,000 melibatkan anggaran kecurian 30 meter padu setiap hari sejak 5 tahun lalu. Pengarah Unit Komunikasi dan Hal Ehwal Pengguna Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPNN, Muhammad Fazil Ismail menyatakan sambungan haram itu dipercayai untuk kegiatan penanaman dan kegunaan harian. Penguasaan yang dilakukan telah menemui dua sambungan bekalan air yang tidak sah, iaitu satunya menggunakan kaedah tee-off, satu lagi adalah secara langsung ataupun direct dengan saiz pili 25mm HDPE. Okey, daripada pemantauan yang dilakukan, pengambil mencuri air yang dilakukan ini adalah untuk dua tujuan. Satunya tujuan ladang dan yang kedua adalah untuk kegunaan pekerja-pekerja di premis ini. Bercakap di Teluk Panglima Garang, beliau turut menjelaskan serbuan dibuat selepas menerima aduan awam yang mendakwa berlaku gangguan tekanan air di kawasan berhampiran kebun berkenaan. Ujian klorin yang dilakukan ketika operasi turut mengesahkan air yang dicuri merupakan air terawat. Kes disiasat di bawah Seksyen 123-1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Penguasaan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan peraturan terlibat akan terus dipertingkat menerusi operasi yang digerakkan Jabatan Alam Sekitar JAS seperti Ops Gempur Selangor 2020 yang digerakkan mengesan 49 kilang di negeri ini dikenakan tindakan selepas didapati melakukan kegiatan mencemarkan alam sekitar. Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS, Norlin Jaafar mengakui operasi yang dilaksanakan bagi mencegah pencemaran alam sekitar yang berpunca operasi penghilangan. Ops Gempur Selangor 2020 pada kali ini dilaksanakan secara berperingkat pada 16, 18 dan 23 Jun 2020 dengan memfokuskan pemeriksaan kepada 118 kilang di kawasan Sepang, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak dan Hulu Selangor. Operasi di Taman Industri Rawang dilaksanakan seperti mana SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Aduan mengenai sebarang kegiatan pencemaran alam sekitar boleh dibuat menerusi talian seperti tertera atau e-aduan JAS. Prihatin dengan individu berpendapatan rendah dan terpaksa menampung kos rawatan penyakit tidak berjangkit, Skim Peduli Kesihatan Kumpulan B40 PK B40 diperkenalkan pada 15 April 2019. Menerima sambutan positif dan bagi menampung keperluan golongan sasar, pembiayaan PK B40 tahun ini memperuntukkan RM100 juta. Inisiatif dinikmati secara automatik untuk penerima bantuan sara hidup BSH B40. Laporannya bersama dengan Zanaria Zainal Abidin. Dengan slogan Peka dan Cana Skim Peduli Kesihatan untuk golongan B40 yang merupakan satu inisiatif daripada kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membantu golongan berpendapatan rendah. Sehingga 16 Mei lepas, 42.2% daripada 237,515 penerima yang membuat saringan kesihatan dikesan mempunyai sekurang-kurangnya satu penyakit tidak berjangkit. Antaranya kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, kebimbangan serta kemurungan.
Menerusi skim ini, penerima akan mendapat rawatan peringkat awal dengan masing-masing menerima 4 manfaat seperti mana penjelasan Ketua Komunikasi Strategi PK B40 Khairul Faizi Dalail. Okey, di bawah PKB 40 ada 4 manfaat utama. Yang pertama adalah saringan kesihatan percuma. Yang kedua, bantuan alat perubatan sehingga RM20,000. Yang ketiga, insentif melengkapkan rawatan kanser sehingga RM1,000. Dan yang keempat adalah insentif tambang pengangkutan sehingga RM1,000 lah. Bagi penerima pula, skim yang ditawarkan kerajaan ini membantu kos perubatan masing-masing. Makcik ni bukannya orang ada-ada kata kan. Cakap memanglah kata dapat gaji, habis tak sempat nak menyimpan. Kata tambah ada anak yang belajar lagi kan. Alhamdulillah lah makcik, bersyukurlah ada bantuan daripada ni kan. Peka ni makcik boleh inilah membantu makcik lah. Untuk kos rawatan lalik semua kan. Sekarang terima kasih, betul-betul terima kasih ini bantuan saya dapat. Saya boleh beli barang-barang semua. Barang-barang ini ubah saja. Tak boleh beli makan apa-apa, tak boleh. Pasal ini barang saja. Hanya terima kasih sama orang, semua orang pun. Semua terima kasih saja. Peka ni saya tahu daripada melalui hospital dekat Ampang lah. Dia bagi tahu. Dia suruh saya mohon kat Peka dekat bawah. Dia hospital Ampang dekat bawah tu, ground floor tu ada pejabat. Suruh saya pergi kat pejabat lah. Suruh saya pergi lah dekat pejabat tu, ambil borang, buat permohonan dia. Oh, memang rasa lega, memang kendak kan, memalukan sangat lah kan. Kalau ada bantuan tu kan boleh kita boleh mengurangkan kita punya tu beban. Dan untuk anda yang layak menerima insentif PKB 40 dan belum membuat permohonan, boleh berbuat demikian dengan melayari www.pkb40.com.my atau menghubungi talian seperti tertera. Laporan Zanaria Zana Abidin, Berita RTM. Ya, itu sahaja perkembangan berita dari negeri Selangor. Kita kembali bersama dengan Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Syikir. Berita dari Selangor. Berita wilayah masih membawakan laporan cuaca untuk kemudahan merancang jadual anda, dan jadi kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Masih lagi bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini pula. Kita terus kepada paparan imej gemar radar bagi Semenanjung Malaysia. Ribut petir yang masih lagi berterusan berlaku di bahagian timur negeri Johor sejak dari awal petang tadi masih lagi berlanjutan dan dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Manakala ribut petir di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga di bahagian pedalaman negeri Kedah serta negeri Perak diramalkan mula masuk dan dijangkakan akan mula reda menjelang malam nanti. Seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca lembap yang lebih tertumpu di bahagian pantai barat negeri Sabah termasuklah di sekitar bahagian Sandakan serta Tawau Sabah dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti juga. Begitu juga dengan negeri Sarawak, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di bahagian Kuching dan ribut petir yang sedang berlaku di pedalaman Sarawak terutamanya melibatkan bahagian Kapit ini masih lagi berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Kami meramalkan menjelang lewat malam nanti tiada hujan yang dicerap bagi kebanyakan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Namun demikian, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat masih lagi berpotensi berlaku untuk negeri Kelantan, Terengganu dan juga di bahagian utara negeri Pahang. Seterusnya di negeri Sabah pula, keadaan cuaca lembap masih lagi tertumpu di bahagian dan juga termasuklah di bahagian pedalaman negeri Sabah. Di negeri Sarawak, kami menjangkakan tiada hujan yang dicerap bagi bahagian Kuching, Sarawak menjelang lewat malam nanti. Namun demikian, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di bahagian pedalaman terutamanya Kapit dan juga di sekitar bahagian Bintulu, Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya untuk sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi di seluruh negara, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Met Malaysia. Saya Farha Halim. Assalamualaikum.
Hanya 2 ahli keluarga dibenarkan melawat banduan di penjara prabebas Dusun Datuk Murad Air Keroh Melaka pada Aidiladha Julai depan. Selain ketetapan itu, pelawat juga dikendaki membuat temujanji. Pengarah Komisioner Penjara PKP Dusun Datuk Murad Zamzuri Ghani berkata ia bertujuan mengelak penularan COVID-19 dalam kalangan banduan di penjara berkenaan. Tapi dengan PKPP ini kita patuh kepada perintah MKN dan juga kerajaan supaya dasar-dasar keselamatan itu diutamakan dululah. Kerana kita khawatir sebenarnya sebab banduan ini kan dia punya terkurung sebagainya. Bila berlakunya jangkitan, kita khawatir kadar merebaknya virus ini lebih cepat berbanding di luar. Sebab tu kita harap pihak keluarga faham, walaupun datang daripada jauh, rindu nak peluk sebagainya, sabar dululah. Beliau ditemui di Air Keroh Melaka. Kawalan sempadan dan kawalan pergerakan antara langkah utama yang dijalankan Jabatan Kesihatan Labuan dalam mengekang penularan COVID-19. Selain itu, pelaksanaan penjarakan sosial serta perlindungan diri bagi setiap individu tetap tidak dipandang ringan. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Bohari menasihatkan semua pihak agar memainkan peranan masing-masing bagi memutuskan rangkaian pandemik tersebut. Pemimpin tempatan turut diingatkan untuk terus memimpin masyarakat ke arah membudayakan norma baharu dalam kehidupan. Dr. Ismuni menyampaikan sesi taklimat mengenai keadaan semasa serta pelaksanaan pengawalan pandemik COVID-19 dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Selepas terkandas di Filipina sepanjang tempoh PKP, akhirnya 7 anak tempatan Sibu, Sarawak selamat kembali ke kampung halaman. Kesemua mereka tiba di Sibu pukul 2 petang semalam. Perkara mengenainya dimaklumkan Setiausaha Politik Ketua Menteri Michael Tiang ketika menyambut ketibaan kesemua mereka di lapangan terbang Sibu. Bagaimanapun mereka perlu menjalani ujian polimeris rantai reaksi PCR dengan ketepatan lebih daripada 90% bagi memastikan mereka bebas COVID-19. Kesemua 7 individu berkenaan tiba di Kuala Lumpur pada 23 Jun dan menjalani ujian antigen dengan keputusan mereka adalah negatif. They will do PCR testing. If the result is negative, they are free to go home to do home quarantine. Dilaporkan sebelum ini terdapat 183 rakyat Malaysia terkandas di Filipina setelah negara itu menutup sempadannya ekoran pandemik COVID-19. Ini pula masalah bekalan air yang dihadapi 1,000 penduduk Taman Tuan Guru, Sungai Terah, Gua Musang, Kelantan. Masalah itu kini dalam perhatian Air Kelantan Sdn Bhd AKSB. Kenyataan yang dikeluarkan Ketua Jabatan Operasi AKSB Wan Khairuddin Wan Omar memaklumkan masalah paip pecah telah dikesan. Sehubungan itu, kerja-kerja membaiki telah dilakukan dan dijangka siap 29 Jun ini. Keresahan disuarakan penduduk selepas terpaksa bergantung air sungai untuk aktiviti harian sejak hampir 2 bulan lepas. Keadaan berlaku disebabkan taman berkenaan tidak mendapat bekalan air yang disalurkan AKSB. Menerusi tinjauan yang dibuat, rata-rata penduduk mengakui walaupun AKSB menghantar bekalan air di kawasan ini namun masih belum mencukupi. Tadi ada sini pun tak ada air hujan. Mana tunggu hujan, bila hujan tak? Dia ada hujan. Bila hujan tu satu rahmat lah kepada kita. Hujan tu satu rahmat lah. Kena mungguh lagi. Sakit habis lah lenguh ni. Mandi nak ambil mayat ke apa. Dia tak ada air hujan? Oh, tak ada air hujan kalau hujan. Kalau tak hujan ada orang yang atas air. Susah kali. Oh, susah. Perkembangan sukan sentiasa bersedia meskipun Sukan Malaysia Sukma 2020 Johor ditangguh ke Tahun Harapan. Atlet Melaka sentiasa fokus, malah latihan mereka juga dipantau dari semasa ke semasa walaupun melakukan latihan sendiri ketika berada di rumah. Ia bagi memastikan mereka berada dalam keadaan cergas dan sentiasa bersedia menghadapi tamasya berkenaan. Menurut Exco NGO Pembangunan Belia dan Sukannya, Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin, sebaik mendapat kebenaran, latihan rutin akan dilakukan seperti biasa.
namun akan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Namun begitu, persiapan atlet-atlet kita tidak boleh orang kata berkompromi lah. Dari segi persiapan, segera Kerajaan Negeri Melaka segera membenarkan atlet-atlet ni mulakan latihan mereka. Kerana persiapan kita dalam tempoh COVID-19 ni, kita dapat maklum balas kebanyakan atlet ni tidak dapat buat latihan yang sepatutnya, dan prestasi ataupun fitness macam mana? Stamina mereka ini sikit sebanyak terjejas. Jadi kita nak pastikan mereka kembali berstamina, dan latihan itu perlu diteruskan dalam secepatnya mungkin. Dalam pada itu, beliau berkata semua atlet terlibat juga perlu menjalani saringan kesihatan COVID-19 sebelum memulakan latihan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan 8 pasukan CIMB Liga Super dan 8 wakil Liga Premier sudah mendapat kelulusan mengadakan sesi latihan bagi fasa 1. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, pasukan-pasukan terbabit lulus permohonan selepas melengkapkan dokumen yang disediakan. Beliau turut memuji setiap komitmen yang telah ditunjukkan oleh pasukan-pasukan terlibat yang turut mematuhi arahan serta prosedur standard operasi SOP yang ditetapkan sepanjang menjalani sesi latihan fasa 1 sejak 15 Jun lalu. Tambahnya, sekiranya SOP dipatuhi, ia turut mencerahkan peluang untuk memulakan kempen Liga Malaysia lebih awal. Beliau berharap kesemua pasukan memberikan kerjasama penuh bagi memastikan perubahan fasa sesi latihan ini kepada fasa 2 dapat dilaksanakan dengan cepat. Sebelum ini, MFL merancang meneruskan pertandingan CIMB Liga Super, Liga Premier pada 1 hingga 2 September 2020 dan akan berakhir pada 26 hingga 27 September 2020 dengan saingan secara separuh Liga sahaja, manakala TM Piala Malaysia pula akan berlangsung pada 17 hingga 18 Oktober 2020 hingga 7 November, sementara Shopee Piala FA dan Challenge Cup dibatalkan. Sementara itu, segelintir penggiat sukan mengharapkan agar kerajaan beri kelonggaran untuk penonton kembali diberikan ruang hadir semula ke dalam stadium. Bagi Ketua Jurulatih Selangor B. Satyanardan, kehadiran penyokong amat penting dalam bola sepak. Beliau yakin terhadap kepatuhan orang awam dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP terutama dalam aspek penjarakan sosial. Tambahnya, dengan melihat kepada kapasiti Stadium Shah Alam yang menjadi gelanggang utama Selangor, ia mampu memenuhi segala aspek SOP yang diperlukan jika penonton kembali masuk ke stadium. Hasrat sama disuarakan Ketua Jurulatih Kuala Lumpur Nizam Azhar Yusof yang mengharapkan penonton dapat hadir walau berskala kecil. Kebenaran penyokong hadir bukan bermakna stadium akan dibanjiri ribuan penyokong seperti sebelum ini, tetapi sekurang-kurangnya mereka ada dan pastinya mengikut SOP ditetapkan. Miza tahu tak pokok ni? Pokok ni yang tular masa PKP. Itulah sama pula dengan baju saya hari ini kan, Syah? Betul. Miza, saya pun tengok anda beli hari itu. Memang ada. Memang kena wajib beli. Tapi tak apa, kita bukan nak bercakap tentang pokok tular sekarang ni, tetapi kita mahu melihat sisi positif hobi baru yang diceburi orang ramai sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu. Dan saudara, pelaksanaan PKP sebenarnya telah membuka ruang kepada rakyat negara ini menyemai hobi baru dan antaranya dengan bercucuk tanam bagi mengisi masa lapang. Arahan untuk kekal berada di rumah itu juga jika digunakan dengan baik bukan sahaja boleh menjadi hobi, malah boleh menambah pendapatan. Jadi kita ikuti laporan oleh Nur Syafina Sari di Melaka yang sempat meninjau mereka yang baru mencuburi bidang cucuk tanam ini. Kita saksikan. Pada peringkat awal, hanya berhasrat untuk mengisi masa lapang dengan bercucuk tanam. Tetapi, lama-kelamaan, minat itu rupanya mampu menghasilkan pendapatan tambahan kepada dua pemuda di Bukit Baru dan Bukit Piatu Melaka. Orang kata, berbudi kepada tanah, lambat laun mendapat hasilnya. Daripada tempoh PKP sehinggalah kini PKPP berlangsung, sejak itu tanaman seperti pokok cili fetagasi, kangkung, serai, ubi dan tebu mendatangkan hasil kepada mereka. Ni saya buat ni semasa PKP lah. Mengisi masa lapang dan boleh dapat
pendapatan lebih lah. Boleh membantu keluarga, adik-beradik yang dalam keadaan susah semasa PKP, ada yang tak bekerja kan. Ni pun tak banyak saya buat, dalam 300 je. Nak kata idea tu tak adalah kan, tapi memang dah kata daripada mak bapak dulu pun minat petani, tapi ni masa PKP tu pun bekerja, tak ada kerja, tak ada apa kan, nak jana pendapatan. Ni je lah yang ada. Kebetulan dekat pula dengan rumah, tanah, buat je lah sekali. Waktu ini, kerja-kerja menjaga tanaman tetap diteruskan pada waktu senggang dan hujung minggu. Berikutan ada antara mereka yang sudah mula ke pejabat. Ni pun tengok lagi pada TV juga. Dulu pun duduk dekat landscape. Tu teringat nak buat tau. Ni pun ada benih pun semua buat sendiri. Kita beli dalam packing. Dalam packing tu dalam ada 80 anak benih. Kita buat sendiri lah. Kita packing sendiri pakai kotak telur ada. Tu tebu, macam tebu ada, kangkung. Kangkung memang sentiasa ada hasil lah. 2 minggu sekali kan. Lepas tu betik macam serai. Kebetulan masa PKP kan nak raya. Serai pun ada juga lah hasil dia. Kebiasaan baharu yang kita lalui membawa kepada alternatif seperti ini untuk menjana pendapatan. Ia menjimatkan perbelanjaan harian selain mempromosi kehidupan lebih sihat melalui aktiviti berkebun dan melalui makanan berkhasiat yang dihasilkan. Mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Berkebun antara hobi yang popular dilakukan bagi mengisi masa lapang semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Walaupun kini dalam tempoh PKPP, aktiviti bercucuk tanam terus dilakukan untuk mengisi masa lapang selain sebagai sumber pendapatan harian sekaligus dapat menjimatkan perbelanjaan harian. Nur Syafinasari melaporkan untuk Berita RTM. Laporan itu mengakhiri Berita Wilayah 26 Jun 2020. Terus patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Terus setia bersama Berita RTM, maklumat sahih jenama yang dipercayai. Iaitu Assalamualaikum dan salam hormat.